Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan tentang ibunda seorang ulama yang kita tidak jarang menyebut ataupun mengenali nama ini, iaitulah Urwah bin Zubair. Pernahkah membaca ataupun mendengar kisah hidup Urwah bin Zubair? Dialah tokoh kenamaan yang dikelilinginya oleh tokoh-tokoh pilihan. Ayahandanya adalah Zubair bin Awam, pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk satu dari 10 orang yang mendapat khabar gembira akan masuk jannah. Sedangkan saudara kandungnya adalah Abdullah bin Zubair, seorang pahlawan Islam dan sahabat kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus seorang alim. Urwah tidaklah seberuntung abangnya yang sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga mendapat gelar kebanggaan sebagai sahabi, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maklumlah, kerana selisih umur antara keduanya cukup jauh, iaitu Abdullah 20 tahun lebih tua daripada Urwah. Kerananya Urwah harus rela menjadi tabi'in, tapi bukan tabi'in biasa. Beliau adalah tokoh tabi'in. Urwah adalah sosok tabi'in yang amat dalam ilmunya, penyantun, zuhud terhadap dunia dan selalu berorientasi pada kehidupan akhirat. Singkatnya, dia betul-betul potret sebagai orang akhirat sejati. Dalam biografinya disebutkan bahawa satu ketika Urwah berkumpul dengan Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair serta Abdul Malik bin Marwan di Masjidil Haram, iaitu ketika mereka masih lagi muda remaja. Lantas ada di antara mereka yang mengusulkan, "Ayuh, masing-masing dari kita menyebutkan cita-citanya." Maka Abdullah berkata, "Cita-citaku ialah menguasai Al-Haramain, iaitu Makkah dan Madinah, dan menjadi khalifah. Kalau aku ingin menguasai 2 wilayah Iraq dan memberistrikan 2 wanita Quraisy yang paling jelita, iaitulah Sakinah binti Husain dan Aisyah binti Talhah." Itu disahut oleh Mus'ab bin Zubair. Kemudian disahut pula oleh Abdul Malik bin Marwan, "Tapi aku ingin menguasai bumi seluruhnya dan menggantikan Muawiyah." Namun, apakah kiranya cita-cita yang akan disebutkan oleh Urwah? Mari kita dengar apakah cita-cita Urwah. "Cita-citaku adalah zuhud di dunia dan sukses di akhirat. Aku hanya ingin jadi orang yang ikut dalam menyebarkan ilmu-ilmu keislaman." Dia hanya mahu hidup zuhud dan mahu menjadi guru kepada umat. Akhirnya, semua daripada mereka meraih cita-cita mereka. Sampaikan Abdul Malik bin Marwan, yang kita kenal sebagai salah satu daripada penguasa, selalu mengatakan begini berkaitan dengan Urwah, "Man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila Urwah." Barang siapa ingin melihat salah seorang penghuni syurga, maka lihatlah Urwah. Siapakah ibunda kepada Urwah? Ini yang kita nak lihat. Anak yang hebat, sudah pasti kita boleh lihat keturunannya juga. Maka Urwah bukanlah keturunan orang biasa-biasa. Urwah daripada keturunan yang hebat, iaitulah beliau merupakan anak anda kepada Asma bin Abu Bakar. Bagaimana gelaran yang diberikan kepada Asma, iaitu seperti mana yang kita selalu dengar, Zatun Niqain, Zatun Nitaqain, iaitulah pemilik 2 ikat pinggang. Bagaimana boleh mendapat gelar seperti itu? Satu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang berkemas mempersiapkan segalanya untuk hijrah bersama kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia telah menyewa seorang penunjuk jalan yang handal akan menghantarkannya ke Madinah.
Disiapkannya pula 2 ekor unta sebagai kenderaan peribadi sementara menunggu perintah Rasulullah untuk mula berhijrah. Urwah mengisahkan dari Aisyah, iaitu ibu saudaranya, sebagai berikut. Ketika itu, kami, iaitu keluarga Abu Bakar, sedang beristirahat di rumah, berteduh dari teriknya matahari di siang hari. Sayup-sayup terdengarlah suara seorang yang berbisik kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Hei, Rasulullah datang sambil menyamar untuk menemui kita. Sungguh tidak biasanya beliau menemui kita di saat ini. Adapakah gerangannya? Demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusannya, ia tidak mungkin datang di saat ini seperti ini kecuali kerana perintah Allah," kata Abu Bakar. Maka benarlah sesampainya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masuk ke rumah, berjumpa dengan Abu Bakar. Lalu kata Rasulullah, "Sesungguhnya aku telah diizinkan berhijrah. Anda ingin ku temani wahai Rasulullah?" tanyanya, iaitu Abu Bakar. Maka jawab Nabi, "Benar. Ambillah yang mana saja dari unta ini yang engkau sukai wahai Rasulullah," kata Abu Bakar. Nabi kata, "Baiklah, tapi aku membelinya." Yang walaupun dengan sahabat yang baik, dalam keadaan yang getir, akhlak Nabi ketika ini boleh kita contohi, tidak mengambil kesempatan kepada sahabat baiknya ini. Maka bersegeralah disiapkan segala keperluan. Kami siapkan bagi mereka bekal untuk hijrah dalam sebuah kantung, satu bekas, namun tidak mempunyai seutas tali untuk mengikat bekas itu. Maka Asma membelah ikat pinggangnya, iaitu tali yang berada di pinggangnya, menjadi 2. Sehelai dia pakai dan sehelai lagi untuk mengikat kantung yang akan digendongnya. Maka sejak itulah Asma binti Abu Bakar digelarkan sebagai Zatun Nitaqain, iaitu pemilik 2 ikat pinggang. Baik, inilah satu susuk tubuh yang kita nak dengar bagaimana kehidupannya. Apakah gambaran ketabahan Asma? Di antara potret ketabahan Asma ialah apa yang diriwayatkan oleh sejarawan terkenal Ibnu Ishaq daripada Asma. Katanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak dari Mekah, ayah membawa seluruh hartanya yang berjumlah 5,000 atau 6,000 dirham. Banyak pada masa itu. Lalu datanglah Abu Quhafah, iaitu ayah Abu Bakar, menghampiri seraya berkata, "Orang ini," iaitu Abu Bakar, "nampaknya ingin menyusahkan kalian dengan membawa semua hartanya." Apa jawab Asma? "Tidak, Kak. Tidak, Kek. Tidak, Tok. Bahkan ia meninggalkan harta yang banyak untuk kami," jawab Asma. "Kemudian aku pun memungut beberapa buah batu lalu ku letakkan di sebuah celah di dinding tempat biasa ayah menyimpan duitnya. Batu itu kemudian kutupi dengan tutup dengan sehelai kain. Lalu aku pegang tangan datukku dan kemudian ku letakkan tangannya di atas kain itu. Seakan-akan beritahu bahawa inilah harta yang ditinggalkan oleh ayahanda, iaitu Abu Bakar." Dia cakap kepada datuknya, "Inilah harta yang ditinggalkan oleh ayah." Lalu datuk dia kata apa? "Oh, kalau macam tu memang wajarlah dia meninggalkan sebanyak ini, maka tak adalah jadi masalah. Padahal demi Allah, ayah tidak meninggalkan wang walau 1 sen pun untuk kami," kata Asma. Begitulah gambaran ketabahan Asma. Dan beliau juga digambarkan sebagai seorang yang berani dan jelas keperlawanannya. Apa buktinya? Di antaranya ketika mana beliau menuturkan bila Abu Jahal datang dengan beberapa orang temannya ke rumah, "Aku pun keluar untuk menghadapi mereka." Lalu Abu Jahal pun tanya, "Di mana ayahmu?" Jawab Asma, "Demi Allah, aku tak tahu di mana dia." Spontan pada ketika itu juga Abu Jahal menghayunkan tangannya dan ia menampar pipiku keras-keras sehingga anting-antingku lepas. Lalu dia pergi.
macam mana seorang anak mempertahankan perjuangan ayahnya, betapa berani untuk berhadapan dengan Abu Jahal yang bukanlah orang biasa-biasa, tapi inilah kepahlawanan Asma binti Abu Bakar. Bahkan Asma binti Abu Bakar juga dikenali sebagai seorang yang dermawan. Bagaimanakah dermawannya beliau? Muhammad Ibnul Munkadir menceritakan bahawa Asma adalah wanita yang penyantun. Zubair Ibnul Awam sendiri mengakuinya. Ia mengatakan, aku tidak pernah melihat wanita yang lebih penyantun dari Aisyah dan Asma. Namun sifat santun mereka sedikit berbeza. Adapun Aisyah, ia mengumpulkan duitnya sedikit demi sedikit, baru setelah terkumpul ia bahagi-bahagikan. Sedangkan Asma tidak pernah menyimpan sesuatu pun untuk hari esok. Masya Allah. Bahkan disambung, Fatimah binti Munzir mengatakan, pernah suatu ketika Asma menderita sakit, maka ia merdekakan semua budak yang dimilikinya. Masya Allah, betapa dermawannya beliau. Kedermawan inilah yang kita mahu ambil sebagai salah satu daripada sifat keibuan, wahai ibu-ibu. Termasuklah saya yang sedang bercakap ini. Sifat bijak Asma, bagaimana bijaknya Asma. Di antara gambaran sifat kebijakannya itu ialah ketika dia berpesan kepada puteranya iaitu Abdullah bin Zubair. Wahai puteraku, hiduplah sebagai orang mulia dan gugurlah sebagai orang mulia pula. Janganlah kamu sampai jatuh dalam tawanan mereka. Arwah menceritakan, pernah aku dan Abdullah saudaraku itu datang menemui ibunda kami iaitu 10 hari menjelang gugurnya Abdullah. Ketika itu ibu sedang sakit, maka Abdullah menyapanya. Bagaimana keadaan ibu? Maka jawab Asma, sakit. Sesungguhnya dalam kematian itu ada ketenangan. Jawab Abdullah sambil bercanda. Nampaknya kamu ingin agar aku segera mati ya. Jangan begitu, kata Asma sambil tersenyum. Maka aku jawab kemudiannya, demi Allah, aku belum ingin mati sebelum engkau mengalami satu dari dua hal, iaitu kamu terbunuh, kemudian aku sabar dan mengharapkan pahalanya dari Allah, atau kamu menang sehingga aku pun senang. Masya Allah, tabarakallah. Lihat macam mana akhlak yang ditunjukkan oleh seorang ibu. Ingatlah, jangan sampai kamu dihadapkan pada suatu taktik yang kau tidak setujui, kemudian kau terima kerana takut mati. Pesan Asma kepada Abdullah. Arwah mengatakan, sebenarnya yang dimaksudkan saudaraku ialah bahawa ia lebih memilih untuk dibunuh, maka Asma pun sedih kerananya. Dibunuh? Ada apa sebenarnya? Kalau kita baca dalam sejarah, pada masa itu berlaku pergeseran, pertempuran antara kumpulan Abdullah bin Zubair dan juga Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kita tidak mahulah membincangkan tentang kezaliman dan sebagainya. Kita mohon moga-moga Allah mengampunkan mereka semua. Tapi ini satu sejarah yang pernah berlaku antara kedua-duanya. Baik, inilah yang kita lihat sehingga dikatakan bagaimana tabah dan tegarnya Asma. Dalam tarikhnya Ibnu Athakir, beliau menceritakan bahawa ketika Ibnu Zubair iaitu Abdullah merasa bahawa para pengikutnya tidak lagi setia kepadanya, ia datang menemui ibunya. Wahai ibu, orang-orang tidak lagi setia kepadaku. Bahkan anak dan isteriku juga tidak mahu membela aku. Tidak ada yang mahu bersamaku kecuali mereka yang hanya mampu bertahan sesaat ke depan. Sedangkan musuhku bersedia memberiku apa sahaja yang ku minta dari dunia. Lantas bagaimana menurutmu? Tanya Ibnu Zubair. Maka apa jawab Asma? Demi Allah, engkau lebih tahu tentang dirimu. Kalau engkau merasa berada di atas kebenaran dan menyeru kepadanya, maka teruskan perjuanganmu. Sebab kawan-kawanmu telah mendahuluimu di jalan ini. Jangan kau serahkan nyawamu kepada musuh sehingga engkau dilecehkan oleh budak-budak Bani Umayyah. Namun, jika engkau hanya menghendaki dunia, maka engkaulah sejelek-jelek manusia. Kerana engkau mencelakakan dirimu sendiri
dan mencelakai orang-orang yang telah tewas sebelummu. Maka Ibnu Zubair mendekati ibunya lalu mencium keningnya dan berkata kepada ibundanya itu, "Demi Allah, aku juga berpendapat seperti itu. Demi zat yang aku menyuruh manusia kepadanya, sampai hari ini aku tak pernah terpikat oleh dunia dan aku tak suka hidup dalam kemewahannya. Aku melawan semata-mata dalam rangka marah kerana Allah. Hanya saja aku ingin tahu pendapatmu, wahai ibu. Sedangkan engkau menjadikanku semakin kuat dan mantap dengan pendirianku. Oleh sebab itu, ingatlah wahai ibu bahawa aku akan terbunuh hari ini. Maka janganlah engkau meratapiku, namun terimalah takdir Allah dengan pasrah, sebab puteramu tidak pernah sengaja berbuat mungkar dan tidak pula berlaku keji. Aku tak pernah sengaja berlaku zalim saat memerintah, tidak pernah mengkhianati janji dan menganiaya sesama muslim maupun orang kafir yang dilindungi. Aku tak pernah meredai tingkah laku anak buahku yang keliru, namun ku tegur mereka, dan tidak ada yang lebih keutamakan selain redha Allah." Begitulah jawab Zubair. Maka dilanjutkan lagi, "Ya Allah, aku tidaklah mengatakan semua ini demi memuji diriku sebab engkaulah yang lebih tahu tentang diriku. Akan tetapi aku mengatakannya sebagai penghibur bagi ibuku." Maka apa kata Asma? "Semoga aku dapat bertakziah dengan baik bila engkau mendahuluiku. Namun jika aku mendahuluimu, maka dalam hati aku ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana nasibmu nanti." Jazakallahu khairan wahai bunda, dan jangan lupa untuk selalu mendoakanku setelah aku terbunuh, kata Zubair. Kata Asma, "Aku takkan berhenti berdoa selamanya. Kalaulah ada orang yang terbunuh kerana membela kebatilan, maka engkau terbunuh kerana membela kebenaran." Setelah pertemuan terakhir dengan ibunda tercinta, Ibnu Zubair kedua meninggalkannya, Asma pun berdoa, "Ya Allah, rahmatilah ia kerana salatnya yang demikian lama di malam hari, isak tangisnya yang panjang serta rasa haus yang selalu ditahannya di tengah hawa panas kota Mekah dan Madinah. Dan rahmatilah dia kerana baktinya kepada ayah dan ibunya. Ya Allah, aku pasrah terhadap keputusanmu dan redha kepada takdirmu. Maka berilah aku pahala atas kematian Abdullah sebagaimana pahala yang kau berikan kepada orang-orang yang sabar dan bersyukur." Begitulah doa yang dilantunkan oleh Asma. Kemudian dengan tangan yang berlumuran darah, setelah membunuh Zubair, maksudnya Hajjaj berjaya membunuh Zubair, maka dia pun berjumpa dengan Asma. Ini dalam banyak riwayat yang mungkin berbeza-beza kisahnya. Salah satunya bercakap tentang, lalu dengan congkaknya, bongkaknya, sombongnya, lelaki keparat ini berkata, "Lihatlah bagaimana puteramu telah berbuat ilhad di Baitullah dan sekarang ia merasakan siksaan yang pedih dari Allah." Ini kata Hajjaj. Apa jawab Asma? "Dasar pendusta. Ia justru anak yang berbakti pada orang tuanya, lagi rajin qiyamul lail dan berpuasa." Bahkan dalam riwayat yang lain, dikisahkan pula dalam kisah yang lain, Hajjaj datang kepada Asma yang ketika itu usianya telah mencapai 100 tahun, seraya mengatakan kepada Asma, "Wahai ibunda, sesungguhnya Amirul Mukminin, iaitu Abdul Malik bin Marwan, menyuruhku untuk berlaku baik kepadamu. Maka apakah ibunda menginginkan sesuatu?" Apa jawab Asma? "Aku tidak pernah menjadi ibumu," bentaknya. "Aku adalah ibu dari lelaki yang tersalib di atas bukit itu, iaitulah Ibnu Zubair, dan aku tidak perlu apa-apa darimu. Akan tetapi akan ku sampaikan sebuah hadis yang ku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan akan muncul dari Thaqif, iaitu kabilah Hajjaj, seorang pendusta dan seorang pembunuh yang haus darah. Yang terakhir lebih jahat dari yang pertama. Tentang si pendusta, kami telah mengetahui siapa orangnya. Sedangkan pembunuh itu tidak lain menurutku adalah kamu." Begitulah jawab Asma kepada Hajjaj. Inilah antara kisah-kisah yang berlaku kepada Asma binti Abu Bakar, dan kita dapat lihat betapa tabahnya beliau dalam mendidik anak-anak dan bagaimana ketabahan beliau
bermula daripada perjuangan awal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan ayahanda yang tercinta, iaitu Saidina Abu Bakar. Mari kita ambil kisah ini dan salah satu daripada ucapan yang kita nak ambil bersama-sama, iaitulah kalau kita bercakap tentang Asma binti Abu Bakar adalah ibunda kepada Urwah, maka bagaimana pula Urwah ini memberikan pesan kepada anak-anaknya pula. Dan pesan ini sebagai penutup kepada perjumpaan kita pada kali ini. Apa pesan Urwah? Kalau kalian melihat orang berbuat kebaikan, ketahuilah bahawa kebaikan tadi mempunyai saudara padanya. Dan bila kalian melihat seseorang berbuat maksiat, ketahuilah bahawa kemaksiatan itu memiliki saudara-saudara padanya. Kerana setiap kebaikan akan menghantarkan pelakunya pada saudaranya, sebagaimana maksiat juga menghantarkan pelakunya kepada saudaranya. Wahai anakku, tuntutlah ilmu, kerana meskipun sekarang kalian masih kecil, akan tetapi kalianlah yang menjadi tokoh nantinya. Duhai alangkah malunya, siapakah yang lebih jelek dari seorang tua renta yang bodoh. Wahai anakku, jangan sampai kalian menghadiahkan kepada Allah sesuatu yang kalian malu untuk menghadiahkannya kepada orang mulia. Kerana sesungguhnya Allah lebih mulia dari siapa pun yang mulia dan lebih berhak untuk diutamakan. Inilah kisah bagaimana ibunda para ulama. Salah seorangnya adalah Urwah bin Zubair, yang kita kenali sebagai tokoh tabi'in, dan ibundanya yang kita tidak asing lagi selalu mendengar, iaitulah Asma binti Abu Bakar. Mudah-mudahan para anak, para ibu, kita mampu untuk mengambil ibrah, iktibar daripada kisah-kisah begini dan kita lanjutkan ia dalam kehidupan kita berkeluarga, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Hafiz Hamzah.